Okay, so selamat pagi semua. Sekarang dah pukul 9.30, kita nak mulakan kelas kita. Hari ni kita nak belajar total internal, belum mula tapi sekarang nak mula. Okay, so hari ni kita nak belajar total internal reflection ataupun dalam bahasa Melayu dia pantulan dalam penuh. Okay, so total internal reflection atau pantulan dalam penuh ni bawah topik cahaya. Okay, kalau untuk yang KBSM, korang belajar benda ni waktu korang form 4 chapter 5. So untuk yang KSSM, korang belajar form 4 juga, cuma dia topik nombor 6. Okay, so pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection, dia tak panjang sebenarnya, dia pendek je dan ada satu formula sahaja. Okay, jom kita mula. So cikgu dah sediakan dekat sini, ini adalah contoh yang menunjukkan macam mana pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so sekarang ni gambar yang nombor 1 ni, kalau korang nampak, dekat belakang dia ni ada laser tau. Ni, benda yang keluar ni sebenarnya ini adalah air. Okay, so yang menariknya pantulan dalam penuh ni, sepatutnya logik dia, kalau korang ada laser, mestilah laser tu straight keluar je kan. Tapi sebab pantulan dalam penuh, air tu, ni air kan, air tadi, pantulan dalam penuh tu berlaku kat dalam air. Maksudnya laser tu gerak ikut bentuk air. Okay, ni korang boleh try buat kat dapur. Okay, right, ataupun korang tengok dekat gambar nombor 2 ni. Nampak tak di laser ni? Okay. So sepatutnya kalau laser, logiknya dia akan bergerak je lah keluar sebab ni air bukan cermin. Tapi sebab pantulan dalam penuh berlaku, dia bergerak macam ni, dia patah balik. Walaupun dia bukan cermin, ni air biasa saja. Korang boleh try, nanti letak dekat dalam bekas air. Okay, bekas yang jernih macam ni, letak air, lepas tu pancarkan laser daripada bawah. Nanti korang akan nampak dia tak keluar tau, dia akan turun balik. So ini adalah pantulan dalam penuh dan inilah yang kita nak belajar hari ni. Okay, so kita proceed dulu ya. So ini adalah recap untuk kelas kita sebelum raya. Okay, boleh tak saya nak tengok sikit respon siapa yang actually join kelas sebelum raya? Yang waktu kita belajar refraction tu. Oh, hi Jeremiah. Yes, Supia. Wait. Okay, anyway. So, korang, cerita dia macam ni. Saya nak tanya sikit. Untuk kelas hari tu, okay, kita ada belajar pasal refraction. Jadi saya nak tanya, dalam situasi nombor 1 ni, gambar yang belah kiri ni, okay, ini adalah air, udara ni adalah glass. Air dan glass, udara dan juga kaca. So sekarang ni dia gerak daripada tumpat ke kurang tumpat ke kurang tumpat ke tumpat. Yang mana satu? Yang mana? Okay, tumpat ke kurang ke tumpat? Alright, so pandai. Korang pun tahu dia daripada less dense to dense ataupun kurang tumpat ke tumpat. Okay, soalan saya yang kedua adalah bila dia jadi daripada tumpat ke kurang tumpat ke tumpat ataupun less dense ke tempat yang dense, dia towards normal ke away normal? Okay, mendekati ke menjauhi normal? Okay, yes, very good. So, korang ingat kan, dia adalah mendekati normal. Okay, good. So, dia mendekati normal, very good. So, untuk yang gambar nombor 2 ni pula, dia adalah daripada glass pergi ke air. So, maksudnya from denser to less dense ataupun daripada tumpat ke kurang tumpat. So, dekat situasi nombor 2, towards ke away normal? Mendekati ke menjauhi normal? Right, yes, betul tu. Okay, away normal. So dekat sini gambar dia akan away normal. Yes, ini sangat penting sebab hari ni kita nak belajar total internal reflection. Ada kaitan dengan benda ni. Okay, so sekarang ni kita pergi sini dulu. Alright,
total internal reflection. Kita tak belajar definition dulu. Kita belajar syarat-syarat untuk berlakunya total internal reflection. Syarat dia yang pertama, kita tengok yang pertama condition dia adalah incidence angle lagi besar daripada critical angle. Okay, incident angle atau sudut tuju lagi besar daripada sudut genting. Kita tak belajar pasal sudut genting lagi. Abaikan sekejap, just fokus pada sudut tuju atau incidence angle. Okay, saya nak tanya, katakanlah ini adalah 30, ni adalah 60. Contohlah. Okay, soalan saya adalah yang mana satu sudut tuju? Which one is the incidence angle? 30 or 60? 30 ataupun 60 sudut tuju kita? Saya ulang soalan, yang mana satu sudut tuju? 30 ataupun 60? Okay, very good. Okay, ingat sudut tuju ataupun incidence angle adalah 30 daripada normal pergi ke cahaya. Itu je yang korang kena ingat. So, syarat yang pertama adalah incidence angle is larger than critical angle. Sudut tuju lebih besar dari sudut genting. Sudut genting nanti kita belajar. Incidence angle adalah sudut tuju. Sudut daripada garisan normal, maksudnya macam ni. Okay, ni normal line kan? So, ni kita punya light. So, daripada light ke normal punya angle, itu adalah incident angle. Okay, ataupun sudut tuju. Alright, so seterusnya, syarat kedua adalah light bergerak from denser to less dense. Okay, denser to less dense. Maksudnya, untuk berlakunya total internal reflection, contoh, katakanlah sekarang ini adalah air, ni adalah glass. Okay, itu adalah air, itu adalah glass. So sekarang ni dia gerak daripada air to glass kan? Daripada udara pergi ke kaca. Sekarang ni boleh tak berlakunya total internal reflection? Cuba tengok syarat dia. Syarat dia adalah daripada dense to less dense. Tumpat ke kurang tumpat. So cahaya sekarang ni dekat air. Boleh atau tidak berlakunya total internal reflection? Yes. Okay, so sekarang ni syarat, just ingat dalam kepala korang, syarat untuk total internal reflection adalah angle incidence bigger than C. Yang kedua, mesti gerak daripada dense to less dense. Kiranya daripada air to glass tak jadi total internal reflection. Tapi kalau from glass to air, boleh jadi total internal reflection. Alright, so dalam slide ni, benda yang korang kena tahu adalah yang pertama, I, incidence angle, kena lebih besar daripada C. C tu apa nanti kita belajar, tapi I korang dah tahu. So I has to be larger than C. Yang kedua, it has to move from dense to less dense. Tumpat ke kurang tumpat. So dua point ni, faham tak? Dua syarat ni. Okay, so kalau tiba-tiba ada benda nak tanya, just tanya je lah. Okay, kita padam dulu, kita proceed jap. Next. Okay, kita dah start. Ni baru betul-betul Tengok, cikgu dah tulis dekat atas ni, ini adalah dua syarat tadi. I has to be larger than C, dense from dense to less dense. Tumpat ke kurang tumpat. Okay, so given that the critical angle of glass is 50. Abaikan dulu apa itu critical angle, just dalam kepala dia dah kata critical angle glass ni 50. 50 ni tak tetap tau, suka hati dia lah nak bagi value apa. Okay, cuma in this case, critical angle dia adalah 50. Okay, dia terus dah bagi sudut genting adalah 50. So, kita tengok situation nombor 1. Situation nombor 1 adalah I, sudut 7 ni, incidence angle ni adalah 30. So, tengok balik syarat dekat atas ni. Tengok syarat dekat atas. I, kalau nak total internal reflection, tengok dia kena dense to less dense. So, sekarang ni, syarat nombor 1 dan syarat A dan syarat B. Syarat A adalah I kena lagi besar daripada C. Syarat B adalah dense to less dense. So dekat sini syarat A, dia dah ikut ke belum? Syarat yang I besar daripada C, dia dah follow ke belum? Is the incidence angle larger or smaller daripada critical angle? So dia dah follow ke belum syarat A tu? Kan? Okay, so syarat A dia tak follow lagi. Syarat B dia dah follow ke belum? Yang from dense to less dense.
Yes, okay, good. So, sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, dia dah kata kita ada dua syarat, I has to be larger than C, dense to less dense. Right, so untuk nombor satu ni, dense to less dense settle. Tapi, I dia smaller than C sebab I dia baru 30. So, I is now smaller than, still smaller than C. So, total internal reflection tak berlaku, jadi yang berlaku adalah normal refraction. Okay, normal refraction. So, from glass to air, dia akan move away from normal. Okay, so ini adalah refraction. Belum berlaku total internal reflection. So, total internal reflection tak berlaku kat sini. So, yang berlaku adalah refraction. Tapi, sebenarnya ada cahaya yang reflect. Cuma cahaya tu tak banyak. Cahaya tu sikit. Okay, so dalam situasi pertama ada dua cahaya. Cahaya satu, cahaya dua. Cahaya satu adalah dia punya majority. Most cahaya akan keluar as refraction, tapi sebahagian akan patah balik sebagai reflection, tapi belum total internal reflection. Okay, cikgu ulang balik. Untuk situation A ni, sekejap. Situation A Situation A ni, cahaya akan pecah dua. Satu akan keluar as refraction, satu lagi akan patah balik sebagai reflection. Satu akan keluar sebagai pembiasan, satu lagi akan keluar sebagai pantulan. Tapi, pantulan dalam penuh belum berlaku sebab I masih lagi kecil daripada C. Alright, so untuk situation pertama ni faham tak? Perlu tak saya ulang balik? Alright, so just saya ulang lagi sekali sebab ada yang perlu saya ulang sekali lagi. So, light dekat dalam gambar nombor 1, gambar A ni, okay, I, incidence angle dia is less than 50. So, I is smaller daripada critical angle. Jadi, total internal reflection tak berlaku. Jadi, cahaya akan keluar dua cara. Satu sebagai refraction, macam biasa dekat luar. Satu lagi sebagai reflection dekat garisan nombor 2. Alright, so itu je cerita dia. So, gambar nombor 2, gambar B Okay, gambar yang B ni. Okay, korang tengok. I is equal to 40. Maksudnya, incidence angle dia adalah 40. So, 40 ni is smaller daripada C. So, syarat A dengan B. Adakah kedua-dua syarat A dan B for total internal reflection ni yang kat atas ni, syarat yang 1 dan 2 ni, adakah kedua-duanya dia dah fulfill? Adakah dia follow dah dua-dua condition of total internal reflection for this situation? Okay, dengar kepada siapa yang tak faham ni, dengar syarat dia adalah I has to be bigger daripada C. Dalam kes ni, kita punya C adalah 50. I has to be bigger than 50. So, in this case, I is 40. So, 40 belum lagi sampai 50. Alright? So, belum lagi total internal reflection. So, bila belum total internal reflection, dia akan ikut situasi yang tadi. So, angle dia akan keluar. Tapi nampak tak? Angle dia akan lagi besar daripada yang cerita tadi. Sebab dia makin, bila daripada 30 jadi 40, dekat atas pun akan jadi lagi besar. Alright? Okay, so sekarang ni, total internal reflection belum berlaku kan? So, dia akan ada light yang turun bawah dan light ni akan jadi 40 juga. Kenapa? Sebab reflection. Yang tadi akan jadi 30 sebab reflection. Okay, so cikgu ulang balik. Dekat situasi yang kedua ni, okay, kita ada critical angle 50. So, bila light yang masuk tu adalah 40, 40 tak capai lagi 50. Tak lebih daripada 50 lagi. So, bila belum lebih daripada 50, maksudnya total internal reflection belum berlaku. Jadi, light akan keluar dua cara. Satu cara yang atas, satu lagi cara yang bawah. So, dia akan refracted and reflected. Dia akan melakukan pembiasan dan pantulan. Okay, so setakat ni dalam slide ni, faham ke atau ada soalan nak tanya?
Alright, saya padam dulu Okay, tak habis lagi. Alright, so sekarang ni dekat dalam situasi nombor 3. Okay, korang tengok Tadi kita kata critical angle of glass is 50 kan. Sekarang ni yang pantul tu sikit je, betul. Maksudnya sekarang ni yang tadi waktu yang keluar refraction tu banyak, yang pantul tu sikit. Sebab tu saya buat garis warna kuning. Okay, dia kurang berbanding yang keluar tu. Alright, so dekat sini sama je situation tapi kita dah tukar dia punya angle. Given that the critical angle is 50 kan. So nampak tak kat sini I adalah 50. So sekarang ni I adalah 50. So tengok dulu syarat nombor 1 dan syarat nombor 2. Syarat nombor 1, I has to be larger than C. Dia kena gerak daripada tumpat ke kurang tumpat, dense to less dense. So dalam situation ni, gambar ni, dia dah fulfill ke belum dua-dua? Dua-dua condition tu, dia dah ikut ke belum? Capai ke tak? Ada dua jawapan ni. Abaikan dulu yang atas, Tengok yang soalan saya je. Soalan saya adalah sekarang ni dia capai ke tidak dua-dua? Alright, macam-macam campur-campurkan jawapan korang. Okay, sebenarnya, bertenang semua orang. Okay, sebenarnya dia tidak capai. Alright, tidak capai sebab korang tengok syarat dia. Syarat dia adalah I has to be larger than C. Dalam kes ni, our C is 50. C kita 50 kan? Dia kata I kena lagi besar daripada C. Tapi sekarang ni, I kita 50 bukan lagi besar. I kita sama. So, tak capai tau. Syarat untuk capai, dia kena lebih besar. So, kalau sama, barulah korang tengok yang saya tulis kat sini. Bila I sama dengan C, dia akan keluar sebagai 90 darjah. Dia tak keluar. Okay, dia tak keluar ke atas. Dia akan keluar sebagai 90 darjah. Dan still akan ada light yang patah balik 50. So nampak tak ni nombor 1, ni nombor 2. So kalau I sama dengan 50, maksudnya dia bukan kurang macam tadi, dia dah sama. So bila dia dah sama tapi dia tak cukup syarat untuk buat total internal reflection. Dia belum cukup syarat untuk buat pantulan dalam penuh. Bila I sama dengan 50, I sama dengan C, yang keluar adalah 90 degree. Okay, so cikgu ulang balik. Dalam gambar ni, I sama dengan 50. Kita dah tahu C adalah 50. So dalam kes kita sekarang, I adalah C. Bila I adalah C, okay, yang keluar, dia akan keluar sebagai 90 darjah. Okay, kiranya kan, senang cerita kalau cara dalam exam dia nak tanya, contoh dia bagi korang gambar ni. Dia tanya berapa sudut genting, berapa critical angle. So tengok angle yang hasilkan 90 degree. 50 ni kan yang hasilkan 90 degree. So critical angle kita adalah 50. Senang cerita, critical angle atau sudut genting adalah angle yang hasilkan 90. Okay? Dense to less dense, maksudnya sekarang ni, macam sekarang ni, korang tengok ni glass kan, ni air. From glass to air. Glass is dense kan? Air is less dense. Maksudnya sekarang ni light is moving from glass to air. Light is moving from tempat yang lagi dense kepada less dense. Itu maksud dia. Okay, cikgu ulang sekali lagi nampak macam kabur-kabur ni. Okay, mari sini kita try sekali lagi. So, dalam ni, syarat total internal reflection tadi, I has to be bigger daripada C. I kena lebih besar daripada C. Lepas tu dia gerak daripada dense to less dense. Okay, so syarat dia I lagi besar daripada C. Tapi dekat sini, I dia tak lagi besar. I dia sama dengan C. So bila I sama dengan C, apa yang akan jadi adalah dia tak keluar tau. Tapi dia tak masuk balik. Dia akan duduk dekat sini. So bila I sama dengan C, dia akan hasilkan 90 darjah. Okay, tetapi masih ada cahaya yang akan patah balik sikit. So ini 50, sini 50. Alright, so untuk gambar I sama dengan C, faham ke?
Alright. So siapa-siapa yang baru masuk, yang rasa macam tak faham tapi sebab baru masuk tu kan, nanti tengok balik video. Okay, cik ulang lagi sekali So point dia sekarang ni, syarat untuk total internal reflection. Okay, ingat syarat untuk total internal reflection adalah I kena lebih besar daripada C. Okay, so dalam kes ni I sama dengan C. Maksudnya bila sama dengan C, dia tak follow lagi, dia belum lagi ikut syarat ni. Sebab syarat dia I kena lebih besar. Sekarang ni I sama. So bila sama dia tak ikut syarat. Jadi total internal reflection tak berlaku. So dia akan keluar sebagai 90 darjah dan akan ada sebahagian cahaya yang turun 50 darjah. Okay. So, sekejap Seterusnya, kita tengok yang ni pula. Gambar yang terakhir. Cuba korang tengok. Syarat yang pertama adalah I lagi besar daripada C. Syarat yang kedua adalah dense to less dense. Tumpat ke kurang tumpat. So gambar yang kedua ni, I tu adalah incidence angle. I tu adalah sudut tuju di mana macam dalam cerita ni, ini cahaya. Ini adalah I. Okay, ataupun dekat sini, ini adalah I. Alright. Sekejap cikgu mute kan. Alright, so berbalik kepada cerita kita tadi. Okay, so soalan saya, korang dengar untuk gambar yang kedua ni, I is equal to 70. Syarat untuk total internal reflection adalah I lagi besar daripada C and dia gerak daripada dense to less dense. So, untuk gambar yang kedua ni, yang belah kanan ni, dah follow ke belum dua-dua syarat tu? Yes, very good. Pandai. So, total internal reflection boleh berlaku ke tidak? Can total internal reflection occur for this second one? Yes, bagus anak-anak. So, bila total internal reflection berlaku, gambar dia akan jadi macam ni. Semua akan turun bawah sebanyak 70. Dan tak ada dah cahaya kuning tu. Kenapa? Sebab semua dah turun. Itu sebab nama dia total internal reflection, total, penuh. Kenapa? Sebab tak ada siapa keluar dah. Semua patah balik, semua dah dipantulkan. Semua dah reflect. Sebab tu nama dia total internal reflection. Okay? Faham tak? So, kalau gambar yang terakhir ni, dia dah capai dah pantulan dalam penuh atau total internal reflection. Sebab apa? Syarat pertama, I lagi besar daripada C, dah settle. Syarat kedua, gerak daripada kaca ke udara. Okay, tumpat ke kurang tumpat, dah settle. So, dekat sini total internal reflection berlaku. Okay, brain jump. Alright. Faham tak sekarang ni gambar yang nombor 2 ni? Tak, I daripada tadi bergerak. I dekat sini 50, I dekat sini 70. Okay? Alright, so dalam total internal reflection, senang cerita, benda yang paling penting untuk korang faham adalah dia punya condition. Seriously, dalam banyak-banyak benda, paling penting korang faham adalah dia punya condition. Asalkan korang tahu bahawa dia kena lebih besar daripada C dan dia gerak daripada dense to less dense, sebenarnya dah settle. Tapi kena faham lah. Okay, tak apa. Kita proceed dulu. Korang tengok kat sini. Inilah dia tadi. Tengok Contoh, dekat gambar, kita tengok gambar nombor 2, senang nak tengok. Okay, ni total internal reflection. Sebab, nampak tak? Ini air. Air adalah water. Kejap. Ni adalah air. So, sekarang ni, dalam gelas ni, dalam blok ni, nampak tak? Ini mula-mula udah, kita tukar warna kot. Okay, so ini adalah cahaya asal dia. Sekarang ni, cahaya dia dalam water. Okay, ini adalah normal line. Cahaya ni nak keluar pergi air. Nampak tak? Syarat kedua tadi yang kita belajar, dia kena daripada dense to less dense. So here, daripada water to air. Okay, sebab tu boleh berlaku pantulan dalam penuh. Sebab dia sekarang dekat water, lepas tu dia nak pergi air. So nampak tak? Dia from dense to less dense. Okay, lepas tu apparently angle ni mestilah lagi besar daripada dia punya critical angle. Sebab tu dia boleh patah balik. Okay.
So boleh nampak ke kenapa gambar 2 ni follow syarat yang kita cakap tadi. Dia gerak from water to air. Boleh nampak tak? Boleh tak kaitkan dengan benda ni? Boleh So what is critical angle? Jap. Critical angle kita tak spesifik belajar lagi. Tak. Okay, jap. Critical angle. Okay, jap. Tadi saya dah katakan critical angle untuk setiap bahan berbeza. Dia depends pada bahan tu. Okay, sekejap semua orang tenang jap. Sabar. Okay, kita tengok sini sekejap. Hold dulu dalam kepala soalan critical angle tu. Sekarang kita nak tengok. Tengok definition critical angle jap. Saya bagi korang masa seminit untuk baca sendiri. Try untuk fahamkan. Lepas ni saya explain. Korang kena baca dulu. So ini adalah actual definition of critical angle ataupun sudut genting. Baca sendiri Cikgu nak tanya korang, dalam gambar ni 1, 2, 3, 4 gambar. Soalan cikgu, yang mana satu, sebab dekat nombor 1 I 30, kedua I 40, lepas tu 50, lepas tu 70. Soalan cikgu, angle yang mana satu dalam gambar ni yang korang rasa merupakan critical angle? Yang mana merupakan sudut genting? 30, 40, 50 atau 70? Gambar yang mana? 1, 2, 3, 4. Korang boleh jawab dua cara. Satu, korang boleh tulis 1, 2, 3, 4. Atau korang boleh bagi tahu 30 ke, 40 ke, 50 ke, 70. Yang mana satu? Sudut genting. Tak tahu pun tak apa. Paling hebat korang boleh teka. Yang mana satu? Macam teka. Kalau tak boleh pun. Try. Yes. Okay, logik dia. Okay, tengok siapa yang tanya pasal critical angle tadi. Tengok. So, sekarang ni, dia cakap critical angle tu apa? So, critical angle adalah angle of incidence ataupun sudut tuju, sudut yang masuk. Ingat, sudut tuju tu datang kan, menuju kan? Okay. So, sudut tuju, sudut tuju dalam tempat yang dia punya ketumpatan lagi tinggi. Higher optical density. So, tengok, dalam ni kita ada air dengan glass, udara dengan kaca. So, sudut tuju tu, kena dekat dalam tempat yang lagi tumpat. Dalam kes ni, mestilah dalam kaca. So bukan yang ni, bukan yang ni, bukan yang ni, bukan yang ni. So mesti yang dekat bawah. Itu satu. Yang kedua, dia akan hasilkan sudut 90. Maksudnya dia masuk sudut lain. Tapi waktu keluar tu dia akan hasilkan 90. So dekat sini gambar nombor 3 ni yang akan hasilkan 90. So inilah korang punya sudut 7. So itulah dia sudut genting kita. Okay. Cikgu ulang lagi sekali. Yes, critical angle form 90. Itu point dia. Bukannya critical angle tu yang 90 tau. Ini orang salah faham. Yang 90 tu bukan critical angle. Critical angle hasilkan 90. Okay, so dalam gambar ni, dalam gambar semua ni, nombor 3 ni je yang hasilkan 90 kan? Tapi ingat, bukan 90 ni yang critical angle tau. Ini yang hasilkan dia tu yang critical angle. So 50 ni lah critical angle, bukan 90. 90 tu ending dia. Okay, so bila kita pergi dekat critical angle, kita akan dapat 90. Faham Bukannya 90 critical angle tau. Critical angle hasilkan 90. Alright. So, dekat dalam slide ni, apa yang korang kena faham adalah yang pertama sekali, dia critical angle tu ada dekat dalam tempat yang lagi dense. Dalam kes ni kaca lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia hasilkan 90. Sebab tu angle dia adalah dalam gambar ni 50. Sebab 50 ni lah yang hasilkan 90 darjah. Okay. Bertenang semua? Faham ke? Itu dua benda yang korang kena tahu Satu, dia gerak daripada kaca ataupun apa-apa yang dense. Yang kedua, dia akan hasilkan 90. Faham ke?
Alright, so saya proceed ke seterusnya. Sekejap. Ada orang nak tanya soalan. Sekejap Okay, so sebelum kita tengok cara nak kira dia dulu, cuba korang tengok soalan ni, jawab sekejap. Jawab guna huruf-huruf tu. Which of the following is the critical angle of the glass? Tak payah explain your answer lah. Just bagi saya dia punya angle je. Kalau rajin tulis saya explain, tapi saya just nak angle sahaja. Ingat balik syarat dia tadi, critical angle atau sudut genting adalah sudut yang menghasilkan 90 darjah. Ingat yang menghasilkan 90 darjah tau, bukannya dia sendiri 90 darjah. Okay, ada siapa nak try lagi? Go, go, go. Alright. So, cerita dia macam ni. Tengok dalam kes ni, which of the following? Yes, betul tu. Tak apa, siapa yang terlepas tadi boleh tengok balik video tak banyak pun. Kita just ulang balik, repeat pasal condition untuk total internal reflection. Okay, so anyway dekat sini soalan dia adalah which of the following is the critical angle of the glass? Antara berikut yang manakah merupakan sudut genting kaca? So ingat sudut genting tadi saya kata dia hasilkan, dia produce 90 degree. Bukannya dia yang 90 degree dia produce 90 degree. So cara dia adalah kita tengoklah. Ini 90 degree. Siapa yang produce I ni? F. Nampak tak? So 90 degree adalah F. I. Tetapi critical angle bukannya 90 darjah. Critical angle yang hasilkan 90 darjah tu. So yang hasilkan 90 darjah tu adalah F. So jawapan dia adalah F. Okay. So kalau kita tengok lagi satu syarat, dia kena dekat dalam tempat yang dense, lagi tumpat. So maksudnya dia sekarang berada dalam kaca, so dia lagi tumpat. So dia lagi tumpat dalam kaca dan dia hasilkan 90 darjah dekat luar kaca. So F lah kita punya sudut genting ataupun critical angle. Right, so faham tak kenapa dia adalah F? Okay, kita padam dulu. So, sementara tu, mari sini kita tengok. Tadi ada orang tanya macam adakah value dia tetap? Tidak, sebab tengok flashback, kita pergi balik ke kelas kita sebelum raya. Kita ada belajar pasal value N. Okay, kalau siapa nak tahu value N tu apa, nanti boleh tengok dekat dalam video yang lepas. Tapi dekat sini kalau korang tengok, kita ada satu formula yang sebelum raya kita tak belajar, iaitu N sama dengan 1 per sin C. So C tu adalah critical angle. Okay, jadi sebenarnya sudut genting atau critical angle bergantung kepada value N sesuatu bahan. Okay, so critical angle bergantung pada value N sesuatu bahan. So kalau korang tengok dalam gambar ni, saya nak tanya dulu, katakanlah, okay tiba-tiba dah ada jawapan, tak apalah. Okay, so dekat sini nampak tak, ini adalah angle 45 darjah. Dia dekat dalam gelas. So dia dekat tempat dense dan dia hasilkan 90 darjah. Jadi kita dah tahu untuk bahan ni dia punya C adalah 45. So dalam soalan dia boleh tanya berapa value N untuk bahan ni. Try sekejap. Cari nilai N untuk kaca. Macam mana nak guna? Tengok dalam formula tu. Cari nilai N tu adalah refractive index ataupun indeks biasan. Cari nilai N untuk kaca. Yang pasal V tu adalah speed of light dekat dalam medium. Formula-formula lain kita dah discuss untuk kelas sebelum raya, jadi korang boleh tengok dekat dalam video yang sebelum ni.
Alright, so anyway, kalau korang pakai dalam calculator, kita dah tahu C adalah 45 kan. Jadi untuk N bahan ni adalah 1 bahagi dengan sin 45. Masuklah dalam calculator. So, korang akan dapat sepatutnya 1.41. Dapat Ramai dapat tadi saya tengok. Boleh ke? Faham? Boleh kita proceed? Alright. So, next, mari kita tengok. Tak. Okay, tadi N sentiasa tak ada unit sebab N tu adalah value ratio. N tidak ada unit. Okay, so cuba jawab soalan ni. Biasanya untuk refractive index kita ambil 2 decimal point. Okay, try jawab soalan ni. Jawab yang A dulu. B tak payah sebab B kena lukis. Nanti kita buat sama-sama. Tapi jawab A dulu. Diberi gelas blok kaca mempunyai indeks biasan 1.5. Kira sudut genting. Soalan dia kata indeks biasan kaca ni adalah 1.5. Kira sudut genting. Yes, betul tu Phoebe. Okay, semua orang try. Tak try ngantuk. Yes, Cindy, betul. Very good. Yes, Vidya. Alright, so siapa yang rasa boleh buat tak apa, teruskan. Yang tak boleh, kita buat yang ni. Guna formula mana-mana, ada satu je formula yang boleh pakai dalam kes ni. Okay, memang boleh guna mana-mana kalau boleh guna. Kalau tidak, dalam ni hanya ada satu je boleh pakai. Alright, tak apa. Yang ini, dia dah bagi value N. Ni adalah value N So, formula N, tadi kita belajar ada 4 formula kan? Okay, tak adalah tadi. Tapi kita dah belajar ada 4 formula. So, yang sesuai untuk situation ni adalah formula yang N sama dengan 1 over sin C. Okay, kenapa? Sebab kita nak cari critical angle. Formula ni je yang ada C. Oh, okay, jap, sabar. Yes, ini form 4 chapter 6. Alright, jap, kepada mereka-mereka yang tadi nampak formula N sama dengan C per V kan? Bukan yang ni tau. Baru saya perasan isu ni. Okay, no. Ini formula lain. C ni maksud dia lain. Sekarang ni critical angle ni je. Yang ni je critical angle. Ini maksud dia lain. Ini adalah speed of light. Okay, bukan formula ni. Patutlah korang tanya macam tu. Okay, sorry. Saya lupa nak cakap. Okay, saya ulang balik. N sama dengan C per V tu bukan formula yang kita boleh pakai dalam ni. Sebab N sama dengan C per V tu, C tu maksud dia lain. Okay, ni korang boleh tengok previous video Tapi yang sekarang kita nak buat ni adalah N sama dengan 1 per sin C. So, N adalah 1.5 sama dengan 1 per sin C. Okay, so sin C sama dengan 1 per 1.5. Okay, so siapa yang tak tahu guna kalkulator untuk benda ni, okay, tekan sama-sama Tekan semua orang. Tekan 1 bahagi 1.5. Tekan sama dengan. Okay, saya tunggu korang buat. 1 bahagi 1.5, korang akan dapat 0.6666. Okay, dah Lepas tu, tekan shift. Okay, dengar tekan shift. Tekan sign. So, korang akan dapat simbol ni. Dekat dalam skrin korang akan nampak sign negatif 1. Okay, tekan shift, tekan sign. Okay, lepas tu tekan answer. So basically nanti dekat skrin korang akan nampak benda ni. Sin negatif 1, answer. Tekan sama dengan. Okay, korang dapat apa? Siapa yang belum jawab lagi tu, try. Korang dapat apa?
Yes. Okay. Nanti praktis pakai kalkulator. Boleh. Okay. So, korang akan dapat sepatutnya 41.81. Jangan lupa angle. Okay. So, macam tu lah cerita dia untuk benda ni. Alright. So, setakat ni untuk soalan A, faham tak? Boleh dapat dah ke? Dah faham tak macam mana cara nak dapatkan critical angle ni? Okay. Good. Alright. So, sekarang ni tengok soalan kedua pula. Okay, katakanlah ni paper 2. Paper 2 soalan subjektif kan. Dia akan tanya, dia sambung. Complete the path of light ataupun sambung lukisan cahaya ni. Okay, so sekarang ni korang tengok. I dia dekat dalam gambar adalah 30. So, syarat total internal reflection. Syarat total internal reflection adalah I kena lagi besar daripada C kan. Sekarang ni I kita lagi besar ke lagi kecil daripada C? Kan? I kita lagi kecil daripada C kan. Jadi bila I kita lagi kecil, total internal reflection tak boleh berlaku. Maksudnya dia tak akan patah balik, dia akan keluar. Okay, jadi macam inilah cara korang lukis. Alright, so faham kenapa gambar dia macam tu? Untuk slide ni, untuk soalan 1 dan 2 ni ada masalah tak? Faham tak apa yang berlaku? Alright, so saya padam. Kita proceed Okay, sekarang ni kita masuk dekat, okay, try, ini soalan trial betul-betul tau. Lebih kurang je dengan yang kita belajar tadi. Okay. C kena menjauhi normal, betul. Bukan C kena menjauhi normal. Cahaya yang keluar tu kena menjauhi normal. Dalam tu tak. Okay, cahaya yang keluar kena menjauhi normal. Alright, so untuk soalan ni. Jawab, ni soalan trial betul-betul tau. Yang tadi, yes, lukis sinar pantulan pun boleh juga. Yes. Cuma dalam tadi tu kita nak fokus pada dia keluar daripada cahaya. Dia keluar daripada gelas, sorry. Alright, untuk soalan ni, jawapan dia adalah, yes, very good everyone. Jawapan dia adalah C. Kenapa C? Sebab kita dah cakap dah, dia hasilkan 90 darjah. So nampak tak? Tengok soalan B ni, yang jawapan B, dia trick. Dia letak ni theta. Jadi pada sesiapa yang ingatkan angle tu adalah 90, salah. Okay, korang akan jawab B. So sebenarnya jawapan dia adalah C sebab dia hasilkan 90 tetapi dia sendiri adalah theta. Dia adalah I yang hasilkan 90 tu. Okay, dah habis kat sini. So kita just nak masuk contoh lepas tu kita habis lah sikit je lagi. Alright, so ini adalah contoh total internal reflection. So di antara contoh dia adalah periscope, prism. Macam mana je periscope? Periscope prisma atau prism periscope. Okay, so basically cahaya masuk dalam blok kaca and then dia pantul and then dia masuk dalam mata. So korang kena belajarlah cara nak lukis ni. Okay, nanti korang boleh study lah periscope, prisma. Dan satu lagi yang menarik adalah yang ini. Ni nama dia optical fiber. So optical fiber ni basically dia adalah tube. Nampak tak gambar ni? Kalau korang pergi pasar malam kan, dia ada macam lampu. Itulah kalau korang pergi tengok mainan-mainan kan. Dia ada kadang-kadang cahaya lalu dalam ni tapi korang tak nampak. Korang nampak kat hujung dia sebab total internal reflection. Maksudnya cahaya masuk. Tapi cahaya ni dia tak keluar tau. Dia akan patah balik kat dalam. Okay, patah balik kat dalam sampailah dia keluar. Ni adalah application untuk total internal reflection. Okay, jap saya nak tanya soalan. Ini adalah lapisan luar. Ni adalah lapisan dalam. So lapisan luar dengan dalam, siapa lagi dense? Siapa lagi tumpat? Lapisan dalam ke lapisan luar? Siapa lagi tumpat? Which one is denser? Dalam atau luar? Okay, so jawapan dia dalam lagi tumpat. Yes, bagus semua orang. Dalam lagi tumpat sebab ingat balik syarat total internal reflection adalah okay, dia kena gerak daripada tempat yang tumpat ke kurang tumpat. Maksudnya dense to less dense. Jadi dalam ni kena dense lah. Okay, luar ni akan jadi less dense.
Alright, so itu adalah cerita dia. Jadi itulah dia total internal reflection secara ringkas. So untuk korang sendiri kena study adalah dia punya application dan buat banyak soalan. Alright, so setakat ni okey ke? Total internal reflection?